Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kini kita telah pun sampai ke penghujung Ramadan. Maksudnya Ramadan sudah pun akan berakhir, pergi meninggalkan kita. Belum pasti kita akan sampai ke Ramadan yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, suatu bentuk pesanan ataupun perkongsian yang ingin saya kongsikan sebelum kita mengakhiri Ramadan pada tahun ini. Tanyalah pada diri kita, muhasabah diri. Tanya, apakah achievement yang telah kita capai pada Ramadan kali ini? Tanya pada diri kita, apakah yang telah kita buat sepanjang Ramadan pada tahun ini? Apakah perubahan yang telah kita lakukan? Apakah yang dapat kita rasa setakat ini? Adakah ia mencukupi? Adakah perbuatan kita itu wajar mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah usaha kita, mujahadah kita sudah cukup? Tuan-tuan dan puan-puan, tanyalah diri kita masing-masing. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama merenung beberapa perkara yang mudah-mudahan akan kita bawa sehingga ke penghujung nyawa, insya-Allah. Jadi yang pertamanya, marilah kita sama-sama memohon kemaafan kepada sesiapa sahaja yang pernah kita buat silap, pernah kita bergaduh, pernah kita sakiti hatinya, pernah kita aniaya atau zalimi secara sengaja ataupun tidak, kepada orang yang pernah kita lakukan sesuatu yang tidak amanah, atau kita berhutang dengan seseorang ataupun dengan sesuatu organisasi, maka mohonlah kemaafan kepada mereka selagi ada kesempatan. Tambahan pula pada bulan Ramadan yang mulia ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita melakukan perkara ini. Jadi untuk andainya kita pernah memohon kemaafan sebelum ini kepada mereka-mereka ini, maka lakukanlah sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ambillah kesempatan ini untuk kita benar-benar sucikan diri kita, bersihkan diri kita daripada keadaan-keadaan yang akan meruntun jiwa kita, yang akan mengundang kemurkaan Tuhan. Andainya kita berhutang dan masih belum selesai membayar hutang tersebut, maka sebutkanlah akan perkara itu kepada orang yang kita hutang itu. Janganlah kita biarkan berdiam diri. Maklumkan kepada dia bahawa kita akan bayar hutang. Maklumkan kepada dia bahawa kita masih ingat yang kita berhutang. Maklumkan kepadanya bahawa keadaan kita sekarang ini mungkin kita belum mampu nak bayar, ataupun kita bayar hanya sedikit, bahagian yang sedikit sahaja. Janganlah berdiam diri, kerana ianya akan memakan diri sendiri nanti. Murka Tuhan akan datang kerana kita tidak amanah dan tidak berani untuk menyatakan kesilapan yang kita lakukan kerana tidak membayar hutang, dan kita juga gagal kerana tidak cuba untuk memperbaiki keadaan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini sangat penting. Janganlah kita biarkan ia berlalu begitu sahaja. Mohonlah kemaafan kepada orang-orang yang pernah kita lakukan kesilapan. Jangan biarkan keadaan itu berlalu begitu sahaja sampai kita tidak sempat lagi untuk memohon kemaafan. Ambillah kesempatan di waktu bulan Ramadan yang mulia ini. Telefon, mesej, WhatsApp, segala kemudahan dah ada. Gunakan kemudahan yang ada. Kalau boleh berjumpa. Namun kalau waktu pada keadaan di mana darurat kita tidak boleh keluar, maka gunakanlah kemudahan telefon ataupun internet yang ada untuk kita berhubung dengan orang-orang ini. Mintalah maaf. Minta maaf kepada mereka. Tak ada siapa yang akan rugi apabila
melakukan perkara ini, tuan-tuan. Yang kedua, mohonlah keampunan untuk saudara-saudara seperjuangan kita. Maksudnya kita punya team members dalam tempat kerja kita, ataupun ahli-ahli dalam sesuatu organisasi yang sama-sama berjuang dengan kita, ataupun dalam grup usrah kita, dalam grup baca Quran kita, dalam grup kawan-kawan kita. Mohon keampunan untuk mereka dan juga kita sendiri. Doakan mereka, tuan-tuan, puan-puan. Doakan ketenangan, doakan kesembuhan, doakan pelepasan daripada masalah. Doakan untuk mereka, tuan-tuan. Betapa ajaibnya doa ini, ya wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betapa ajaibnya doa ini, yang mana pada bulan Ramadan ini doa-doa sebegini adalah doa-doa yang sangat-sangat baik, tuan-tuan dan puan-puan. Mohonlah keampunan untuk mereka ini, orang-orang yang selalu kita jumpa, orang-orang yang selalu berada bersama kita, orang-orang yang selalu kita bercakap, kita berkomunikasi. Mereka ini adalah orang-orang yang semuanya ada masalah masing-masing, semuanya mungkin ada sakit masing-masing. Jadi siapakah lagi yang lebih baik untuk mendoakan saudaranya sendiri kalau bukan kita? Maka lihatlah di sekeliling kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pohonlah keampunan untuk mereka. Buatlah sesuatu yang di luar jangkauan mereka, di luar pengetahuan mereka. Sesungguhnya itulah titik keikhlasan. Itulah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, pohonlah keampunan untuk ahli keluarga kita, khususnya ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, atuk kita belah ibu, atuk kita belah ayah, nenek kita belah ibu, nenek kita belah ayah, pakcik, makcik, sepupu sepapat, dan seluruh ahli keluarga saudara mara yang ada kaitan, ada perhubungan darah dengan kita. Doakanlah mereka, pohonlah keampunan untuk mereka. Doakan mereka, doakan kebaikan mereka, doakan kesihatan mereka. Doakan untuk saudara-saudara keluarga, ahli keluarga kita yang sakit. Doakan mereka ini secara khusus. Sebut nama mereka dan doakan mereka. Ya Allah, aku doakan untuk saudara aku si Fulan bin si Fulan ini. Sesungguhnya dia sedang sakit, dia sedang menderita kesakitan, dia sedang mengalami kesusahan. Maka aku doakan dia, ya Allah. Sesungguhnya aku tak mampu nak berbuat sesuatu untuk menyembuhkan dia. Sesungguhnya hanya Engkau sahaja yang boleh menyembuhkan dia. Maka sembuhkanlah dia, ya Allah. Dengarlah doa aku ini, ya Allah. Aku tak mampu nak bantu dia, tapi aku mampu berdoa, ya Allah. Kita doa yang sedemikian. Doakan juga kepada ahli keluarga ataupun saudara-saudara kita yang sedang ditimpa masalah. Doakan dia. Kalau kita boleh bantu, cuba bantu kalau kita mampu. Tapi seandainya tidak, maka sekurang-kurangnya apa yang kita boleh buat adalah bersilaturahim, berkomunikasi, telefon, tanya khabar. Kadang-kadang ajaibnya komunikasi ni, bila kita telefon nak tanya khabar, apa khabar, dah lama tak berjumpa, dah lama tak dengar cerita, dia pun akan cerita pasal keadaan dia. Secara tak langsung mungkin dia rasakan kita ni adalah seorang yang boleh berkongsi masalah, maka dia cerita pula masalah dia. Jadi mana tahu dengan keadaan begitu kita ada kemampuan untuk bantu, kita bantu. Tapi andainya tidak, dia telah menyuarakan masalah dia pada kita. Apa salahnya pada waktu yang cukup diberkati ini, kita doakan, angkat tangan, tadah tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saudara aku si Fulan bin si Fulan ini sedang dalam masalah. Tolonglah, lepaskanlah dia daripada masalah dia. Kurniakanlah dia jalan penyelesaian kepada masalahnya. Bantulah dia, Allah. Kurniakanlah ketenangan kepada dia, ya Allah. Kurniakanlah dia jalan agar dia dapat kembali kepadamu, agar kau dapat membantu dia, Allah, menyelesaikan masalah dia. Tuan-tuan dan puan-puan,
doakan kepada mereka ni Allah. Doakan supaya mereka ni mendapat satu kekuatan yang tidak mereka sedari, iaitu kekuatan doa daripada saudara mereka sendiri. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ampunkan, maafkan mereka yang pernah menzalimi dan menganiaya kita, yang menipu kita, yang tidak amanah pada kita, yang menyakiti hati kita, yang berlaku tidak adil pada kita, yang berhutang dengan kita dan masih belum bayar, yang merosakkan harta benda kita, yang menzalimi keluarga kita, yang mereka yang tidak berkesefahaman dengan kita. Ampunkan mereka, maafkan mereka. Maafkanlah kejahilan dan kesilapan mereka, kekhilafan yang ada, dan doakan mereka ini diberi taufik dan hidayah, diberi kesedaran dan kembali pada Tuhan. Doakanlah mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Sesungguhnya manusia mana yang tidak melakukan kesilapan? Kebiasaannya bila orang buat zalim kepada kita, orang melakukan sesuatu kejahatan kepada kita, kita akan rasa marah, kita akan rasa benci. Tapi kita cuba pada kali ini kita contohi sifat yang Rasulullah SAW tunjukkan, yang mana setiap kejahatan yang diberikan kepada kita, dilontarkan kepada kita, kita balas kembali dengan kebaikan, kita balas kembali dengan senyuman, kita balas kembali dengan kasih sayang. Inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah Islam, inilah kesejahteraan kepada sekalian alam. Itulah rahmatan lil alamin. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, mohonlah kemaafan secara umumnya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim yang kita gagal bantu, yang kita gagal santuni kerana kelalaian dan kemalasan kita, ketidakmampuan kita. Mohonlah kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita gagal menjenguk mereka ini, kita gagal menyampaikan bantuan kepada mereka. Mohonlah maaf kepada orang-orang yang teraniaya dan dizalimi yang kita tak dapat bantu. Dan mohonlah maaf kepada golongan yang tertindas di seluruh dunia ini, kerana kita ni adalah orang yang leka, tidak peka terhadap mereka. Contohnya seperti orang-orang di Palestin, orang di China, masyarakat Uyghur. Kita jauh daripada mereka, dan mungkin juga kita tidak ada kemampuan untuk menghantarkan kewangan. Kalaupun kita ada, baik kita dah hantarkan bantuan kewangan. Tapi di sini adalah satu senjata yang cukup tajam, iaitu doa. Kita doakan mereka secara khusus. Kita doakan kepada mereka dan kita pohon kemaafan sebab kita tak dapat nak bantu mereka. Mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka ini adalah orang-orang yang selayaknya menerima doa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tahu tentang permasalahan mereka melalui berita di TV, di internet, bahawa umat Islam di sana di sini sedang dalam kesusahan, ditindas, dianiaya, dizalimi. Namun kita ni tidak peka terhadap mereka, hingga nak berdoa secara khusus dan istiqamah untuk mereka pun kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Mohonlah keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian dan kemalasan kita ini. Apakah doa itu terlalu panjang untuk kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di luar sana? Tuan-tuan dan puan-puan, renung-renungkan. Yang keenam, mohonlah maaf pada golongan bukan Islam di luar sana, kerana kita gagal menyampaikan Islam kepada mereka. Mohonlah maaf kerana kita gagal memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya kepada mereka. Mohonlah maaf kerana kita gagal bantu mereka untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu Wa Taala.
Mohonlah ampun pada Allah SWT kerana kelemahan kita dalam usaha dakwah dan mengajak manusia kembali pada Tuhan. Kita berdoa dan kita mohon menadah tangan, minta kepada Allah, mohon keampunan kerana kelemahan kita ini, kerana kelalaian kita, kerana kesombongan kita. Betapa kita ini hidup dalam kemewahan, limpahan makanan, dan ada orang di luar sana yang tidak ada apa-apa. Pada golongan-golongan yang bukan Islam, mereka ini adalah golongan yang jahil. Mereka benci pada Islam, mereka marah pada Islam kerana mereka tidak tahu Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang sebenarnya adalah yang membawa akhlak yang terbaik. Kerana Rasulullah SAW pernah menyebut di dalam salah satu hadisnya, iaitu mereka yang terbaik di kalangan kamu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Maka tunjulkanlah akhlak yang terbaik kepada saudara-saudara bukan Islam kita, sahabat-sahabat kita dari kaum Cina, kaum India dan kaum-kaum lain. Mungkin juga kita ada kawan-kawan di luar negara, contohnya seperti di Eropah ataupun di Amerika Syarikat, di Afrika dan tempat-tempat lain. Sebarkan salam, berhubung dengan mereka, ceritakan mereka tentang kebaikan, ceritakan tentang akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus rasa malu kerana kita gagal, kita tidak ambil inisiatif untuk menyampaikan agama kita yang indah ini kepada mereka. Penghujungnya, pada satu hari nanti, pada hari akhirat nanti, ketika mereka-mereka ini sudah sampai di gerbang pintu neraka, apabila disoal kenapa kamu tidak memeluk agama Islam, maka mereka ni akan berkata, tidak ada orang Islam yang mengajak aku, tidak ada orang Islam yang menceritakan tentang Islam kepada aku, tidak ada orang Islam yang mengajarkan aku tentang Nabi Muhammad SAW. Maka tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita menjadi orang yang leka dan lalai. Mohonlah maaf kepada Allah SWT, dan juga secara personal, maksudnya secara tersembunyi, kita mohonlah maaf pada golongan bukan Islam ni kerana kita ni terlalu lemah, kita gagal nak menyampaikan Islam kepada mereka. Yang ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, carilah semula silaturahim sesama kita, sesama golongan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang dekat maupun yang jauh. Tanyakanlah khabar mereka, santunilah mereka, dengarkan segala perkongsian mereka, dengarkan keluhan mereka, doakan mereka dan cuba bantu mereka setakat mana yang kita mampu. Ingatlah kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, yang pernah memberi bantuan pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah di sini yang tidak pernah menerima satu bantuan pun daripada orang lain? Pasti ada, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah bentuk rahmat Allah SWT, yang mana Dia menghantarkan bantuannya melalui hamba-hambanya untuk membantu hamba-hamba yang lain yang memerlukan bantuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat kembali, siapakah muka-muka orang yang selalu membantu kita, orang-orang yang pernah menghulurkan bantuan kepada kita. Ingatlah muka-muka mereka ini, ingatlah nama mereka, dan hadiahkanlah Al-Fatihah kepada mereka dan doakan mereka secara khusus. Sebutkan nama mereka, doakan mereka. Doakan mereka, tuan-tuan. Sesungguhnya mereka telah melakukan kebaikan kepada kita. Cara yang terbaik untuk membalas jasa mereka adalah dengan berdoa dan menghadiahkan Fatihah kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah keadaannya apabila kita kita menghampiri penghujung Ramadan. Ramadan ini akan berlalu pergi dan kita pun tidak tahu apakah akan berlaku pada kita pada masa akan datang. Adakah kita akan masih sempat untuk berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya? Maka perkongsian saya yang terakhir untuk segmen kali ini, tanyalah pada diri kita, kemenangan apakah
yang kita hendak sambut setibanya Aidilfitri nanti. Sekiranya Aidilfitri itu adalah hari raya yang menyambut kemenangan. Jadi kemenangan apa? Kemenangan apa yang kita sambut? Tanya diri kita masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kita masih di takut lama, atau kita adalah kita yang baru? Adakah kita masih yang orang yang lama ataupun orang yang baru? Tanya diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan moga kita keluar dari Ramadan pada kali ini sebagai insan baru, insan yang soleh dan bersedia berkhidmat di jalan Tuhan untuk baki usia kita. Setidak-tidaknya inilah harapan dan doa yang setiap orang harus ada, bahawa keluarnya daripada kem Ramadan dia menjadi seorang yang baru, seorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Moga Allah terima ibadah kita sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Maka ada baki beberapa hari saja lagi, maka kita ambillah peluang untuk terus istiqamah memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah diri kita. Semoga Aidilfitri pada tahun ini menjadi satu kemenangan yang sangat besar dan luar biasa buat diri kita, dan kita menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan keluar sahaja daripada Aidilfitri, keluar sahaja pada Ramadan pada tahun ini, kita adalah orang-orang yang baru, bersedia untuk berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dahulu perkongsian pada kali ini. Mohon maaf andai terlanjur kata, andai tersilap, terkasar bahasa. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dalam limpahan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.